pernah melalui pengalaman yang macam ni, tapi kisah-kisah yang akan saya ceritakan ini pasti menyeramkan anda. Bayangkan ada seorang pelajar yang tinggal dengan rakan sebilik sehingga satu semester barulah dia tahu rakan sebilik dia tu bukan manusia tetapi hantu. Sehinggalah kisah sebuah keluarga yang tinggal dengan hantu untuk berpuluh-puluh tahun lamanya. Hantu ni dihantar untuk menghalau mereka dari rumah tersebut. Itu adalah kisah kita pada hari ini. Ini adalah orang yang tinggal dengan hantu. 4. Penghuni misteri rumah pusaka. Ini adalah pengalaman yang dikongsikan oleh Roslan Hamid tentang rumah pusaka datuk dan neneknya yang lama ditinggalkan kosong. Apa tidaknya mereka sekeluarga sudah pun berpindah ke bandar, meninggalkan rumah pusaka di kampung. Ada satu ketika, sebagai aktiviti keluarga, mereka memutuskan untuk kembali ke rumah pusaka dan tinggal di sana beramai-ramai. Maka kembalilah mereka ke rumah 2 tingkat, di mana tingkat bawah dibuat dari batu, sementara tingkat atas daripada kayu. Selama mereka berada di sana, semuanya tinggal di tingkat bawah sebab jarang ada orang yang naik ke tingkat atas. Menurut Roslan, tingkat atas agak panas dan kayunya reput. Malam pertama mereka tidur beramai-ramai di ruang tamu. Mereka semua dikejutkan dengan bunyi sesuatu yang terjatuh dari bumbung rumah dan bergolek. Menyangka itu mungkin buah jambu yang terletak di tepi rumah. Mereka salah sama sekali. Bila ia terjatuh ke tanah, ia tetap bergolek, tidak berhenti. Apa yang lebih pelik, ia bergolek semula naik ke atas bumbung rumah. Ini diikuti dengan bunyi cakaran di dinding. Keesokan paginya mereka bertanya kepada orang kampung dan mereka diberitahu itu adalah hantu pocong. Malam pertama walaupun diganggu, mereka tetap meneruskan niat untuk tinggal di situ. Pada malam kedua, Roslan menceritakan pengalamannya yang berlaku di tandas. Tandas rumah pusaka mereka ni terletak di luar rumah. Sekitar waktu malam, ketika berada di dalam tandas, dia terdengar pintu tandas yang diperbuat daripada zinc diketuk dengan kasar. Pertama kali ia diketuk sebanyak 2 kali. Maka bergemalah bunyi ketukan tersebut. Roslan tidak melayan sebab kalau orang yang mengetuk mesti diikuti dengan suara seseorang yang memanggil. Ketukan kedua, pintu diketuk sebanyak 3 kali. Kali ini dia melihat dari celah pintu susuk hitam pekat seakan bayang-bayang yang mundar-mandir di depan pintu. Dia segera keluar dari tandas dan masuk ke dalam rumah. Di hari yang lain pula, Roslan sedang tidur. Dia dikejutkan dengan seseorang yang sedang menyapu di atas rumah. Itu adalah abang dia. Dia pun menyuruh abang dia menyapu esok. Bila diteliti, rupa-rupanya itu adalah seseorang yang berambut panjang dan berbaju putih dengan raut wajah seperti abang Roslan. Alangkah terkejut dia sampai terpengsan. Sebelum pulang, mereka meminta bantuan seorang dukun untuk menghalau benda tersebut pergi. Menurut dukun tu, itu adalah makhluk yang datang untuk tinggal disebabkan terlihat rumah pusaka ini terlalu lama kosong. 3. Housemate perangai pelik. Ini adalah kisah yang dikongsikan oleh seorang pengguna Twitter yang bernama Adam. Kisah ini terjadi selepas dia menamatkan pengajian pada tahun 2008 dahulu. Setelah ditawarkan peluang pekerjaan di Kuala Lumpur, dia pun meneruskan untuk mencari sebuah kondo untuk disewa. Pada asalnya, niat untuk tinggal bersendirian. Tapi setelah mendapat panggilan dari seorang lagi rakan universiti bernama Firdaus, yang pada waktu itu sedang mencari rumah sewa, dia pun bersetuju untuk tinggal serumah. Adam tidak selalu ada di rumah sebab selalu outstation. Begitu juga dengan Firdaus yang akan balik pukul 1 ataupun 2 pagi. Ada satu ketika, Adam ditegur oleh jirannya yang bertanya kalau dia tinggal seorang. Adam menjawab tidak. Dia tinggal dengan seorang lagi rakan. Pelik, bila jirannya yang mendengar jawapan Adam tergesa-gesa berlalu pergi. Pada asalnya Adam tidak merasa apa-apa sehinggalah dia mengalami beberapa peristiwa ganjil. Ada satu hari dia pulang malam ke rumah. Dia merasa seram sejuk. Dia mengetuk bilik Firdaus melihat kalau ada Firdaus di rumah. Pintu dibuka dan Firdaus kelihatan baru bangun dari tidur. Adam merasa lega sebab dia tidak berseorangan pada waktu itu. Keesokan paginya dia mendapat pesanan dari Firdaus yang sebenarnya dia tidak balik malam semalam. Membaca sahaja pesanan yang diterima, Adam terdiam dan merasa seram. Apa tidaknya kalau Firdaus
tidak balik semalam, siapa yang membuka pintu bilik dia? Kejadian ganjil tidak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, Adam memutuskan untuk membersihkan seluruh kawasan rumah. Bila dia jenguk bilik Firdaus, ia bersarang